Assalamualaikum. Hai semua. Tutorial kali ni Umi nak kongsi resipi special ayam goreng berempah. Sesuai sangat dimakan bersama nasi lemak, nasi putih, nasi kukus, ratah macam tu je pun dah sedap. Dalam tutorial ni Umi akan share resipi perapan ayam goreng berempah yang tersangatlah sedap. Berasa wangi bau aroma rempah ratus bila digoreng. Specialnya resipi Umi ni, dalam bahan perapan tu Umi ada tambah satu bahan rahsia ni, bagi lebih sedap dan berlemak rasa ayam. Dan jangan skip video kalau anda nak tahu teknik untuk menghasilkan tekstur serdak yang panjang-panjang dan bertali halus serta rangup lepas digoreng. Umi pasti ramai penggemar ayam goreng kat sini kan? Jom cuba menu simple ni. Umi nak ajar sekali tips bagi bahan perapan tu meresap sampai ke tulang-tulang ayam sekali waktu kita meratah tu. Kalau anda nak tahu, jom ikut Umi ke dapur. Tekstur ayam tu nampak lembut sangat kan? Okey, di sini Umi ada lebih kurang 2 kilo ayam. Ayam ni ayam muda je Umi gunakan. Dan Umi gunakan bahagian yang bertulang sahaja, iaitu bahagian peha dan juga thigh. Dan untuk memastikan bahan-bahan perapan kita nanti betul-betul meresap sampai ke tulang-tulang dan isi dalamnya tu, cocok-cocokkan dengan garfu macam Umi buat tu. Cocok je banyak-banyak sedikit. Kalau anda nak kelar-kelarkan guna pisau pun boleh. Cuma bila digoreng nanti tekstur ayam tu kurang menarik pula kan. Jadi cocok je guna garfu ni. Ayam yang dah siap dicucuk ni ketepikan dahulu. Jom Umi nak tunjukkan cara-cara untuk buat perapan ayam goreng berempah. Bahannya tak susah pun, simple je. Yang pertama, di sini Umi ada lebih kurang 13 ke 15 biji bawang merah kecil. Ni kita panggil bawang India yang berwarna purple gelap gini. Rasanya lebih manis berbanding kita gunakan bawang besar tu. Sangat sesuai lah untuk dibuat perapan. Lagi banyak bawang kita gunakan, lebih terasa manis bawang tu nanti. Dah siap, boleh ketepikan dahulu. Seterusnya bawang putih, lebih kurang dalam 8 ulas. Bawang-bawang ni Umi potong kasar je sebab nanti kita nak kisar. Yang ini halia, dalam lebih kurang 5 inci gitu, 5 ke 6 inci. Potong memanjang dan hiris tu bagi kasar sedikit dan memanjang gitu ya, macam Umi buat tu. Hal ni demikian untuk dapatkan hasil serdak yang memanjang. Jadi kita kena potong memanjang gitu. Bila kita blender nanti, serdak tu dia akan memanjang gitu. Yang ini pula serai, lebih kurang dalam 10 batang. Serai ni pun sama, Umi potong kepada 2 bahagian sahaja. Boleh nampak tu kan? Supaya bila kita kisar nanti, dia punya serat-serat tu akan panjang je. Inilah tipsnya. Dari segi pemotongan tu kena betul untuk dapatkan hasil serdak yang panjang-panjang dan halus. Jadi untuk dapatkan hasil serdak yang panjang-panjang ni, Umi akan kisar dahulu halia dan juga serai sahaja. Hanya 2 bahan ni sahaja Umi kisar berasingan. Kisar dengan air secukupnya. Kisar bagi betul-betul lumat. Kemudian kita kena tapiskan. Tapis untuk kita dapatkan serat-serat tu sahaja. Perah-perahkan sikit sehinggalah air tu kering. Untuk air tu kita akan buang, tak akan guna lagi. Kita nak ambil serat tu sahaja. Nampak tu kan hasil dia punya serat pada halia dan serai tu, halus-halus dan panjang gitu. Okey, dah siap ni, boleh ketepikan dahulu. Kemudian untuk bahan-bahan kisar seterusnya, masukkan dalam blender bawang putih, bawang merah, 15 tangkai cili kering. Cili kering tu rebus, buang bijinya. Kemudian tambahkan dengan 1 sudu besar biji lada hitam, 2 sudu besar biji ketumbar, 1 sudu besar jintan manis, 1 sudu besar jintan halus. Kemudian tambahkan air secukupnya hingga takat boleh di blender. Blender bahan-bahan ni hingga betul-betul lumat. Bahan yang telah di-blend ni masukkan ke dalam ayam. Tambahkan 1 sudu besar rempah kari daging, 1 sudu besar rempah biryani, setengah sudu besar serbuk kunyit. Dan ni dia bahan rahsia. Umi masukkan setengah biji kelapa parut bagi bertambah rasa berlemak pada bahan perapan. Kemudian masukkan serat-serat halia dan juga serai yang telah kita perah. Air tu kita buang, dapatkan serat-serat ni sahaja. Kemudian tambahkan dengan 1 cube pati ayam bagi pelengkap rasa dan taburkan dengan garam secukup rasa.
Untuk garam tu, pandai-pandai agak lah. Umi agak-agak je tu. Asal berasa masinnya kira okey dah. Kemudian tambahkan lebih kurang 4 ke 6 sudu besar tepung jagung. Tepung jagung ni fungsinya untuk bagi bahan-bahan perapan tu melekat elok pada ayam. Kemudian taburkan lebih kurang 10 tangkai daun kari. Daun kari ni bagi naik aroma wangi pada ayam goreng berempah. Lagi banyak daun kari yang kita gunakan, lagi naiklah aroma wanginya. Kemudian gunakan sarung tangan ya untuk kita sebatikan gaul-gaul bahan-bahan perapan tu bersama dengan ayam. Pastikan guna sarung tangan sebab dalam bahan perapan ni ada kelapa parut. Kita tak nak kelapa tu rosak, jadi kena gunakan sarung tangan. Gaul-gaul sebati ramas-ramas gitu. Ni Umi ada tambahkan tepung jagung sedikit sebab nampak dia macam kurang melekat gitu. Jadi Umi tambahkan lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu. Kemudian tambahkan sedikit je air bagi basah gitu. Bagi tepung tu melekat elok pada ayam. Gaul-gaul je Umi gaul ni. Sebatikan ni lebih kurang 3 ke 4 minit jugalah. Nak bagi bahan-bahan perapan tu betul-betul sebati dan sekata di kesemua bahagian ayam. Nampak bahan perapan ni agak pucat sedikit. Jadi Umi tambahkan lagi dengan sedikit je, lebih kurang 1 sudu kecil rempah kari daging dan juga rempah biryani. Ni Umi pakai rempah biryani tau. Jadi bila digoreng nanti bau aroma rempah ratus serta rempah biryani tu memang wangi sungguh. Kalau anda tak ada rempah biryani, boleh je gantikan dengan rempah kurma. Dah boleh nampak tu kan, walaupun belum digoreng, dah nampak seratnya tu panjang-panjang gitu, banyak seratnya kan. Jadi untuk dapatkan hasil serdak yang banyak, penggunaan serai dan juga halia tu haruslah lebih. Lagi banyak serai yang kita gunakan, akan bertambahlah aroma wangi dan rasa sedap pada ayam goreng berempah ni. Anda boleh juga tambahkan dengan lengkuas. Kiranya serai, lengkuas dan halia tu di blender sekali untuk dapatkan serat-serat halus yang bertali halus gitu pada ayam goreng berempah ni. Ni Umi tak tambahkan lengkuas sebab tak ada stok kat rumah. Kalau anda ada, boleh je tambahkan. Ikutlah cita rasa masing-masing. Dan kemudian bahan-bahan perapan tadi dah sebati elok bersama ayam. Umi masukkan dalam plastik ziplock bag ni sebab Umi nak perap. Umi nak perap ayam ni lebih kurang dalam 2 ke 3 hari gitu. Lama kan? Lagi lama kita perap ayam ni, lagi bertambah sedap sebab bahan-bahan perapan tu akan betul-betul meresap ke dalam isi ayam. Sampai ke tulang-tulang tu pun merasa bila kita makan. Untuk cara perapannya pula, pada permulaan ni kita kena masukkan dalam peti sejuk bahagian bawah dahulu selepas diperap. Lebih kurang 1 ke 2 jam nak bagi bahan-bahan perapan tu betul-betul meresap ke dalam isi ayam. Dan kemudian lepas 2 jam gitu, 2 ke 2,5 jam lah, barulah Umi frozenkan. Umi frozenkan tu lebih kurang 1 ke 2 hari. Ni Umi frozenkan lebih kurang 2 jugalah, 2 hari. Barulah nanti Umi akan gorengkan ayam goreng berempah ni. Lagi lama kita perap, lagi bertambah lembut ayam ni dan lebih berasa lah. Sebab bahan-bahan perapan tu akan betul-betul meresap sampai ke bahagian tulangnya. Barulah sedap kan? Okey, ni dia ayam yang telah Umi perap lebih kurang 2 hari dalam peti sejuk beku. Ayam ni masih sejuk lagi, jadi Umi akan tunggu sekejap bagi isi ayam tu betul-betul lembut, lebih kurang 1 jam lebih lah, 1 ke 2 jam gitu, bagi betul-betul defrost, barulah kita goreng. Sementara tu Umi nak sharekan sedikit tips sebelum kita nak menggoreng ni. Pastikan minyak dah betul-betul panas, tapi api tu biar sederhana perlahan sahaja, tak perlu gunakan api yang besar. Tapi kita kena panaskan minyak tu bagi betul-betul panas baru mula menggoreng. Hal ni bertujuan untuk memastikan bahan-bahan perapan tu dia betul-betul melekat pada ayam. Api biar sederhana perlahan sahaja sebab kita nak pastikan bahagian luar dan dalam masak sekata. Tak naklah bahagian luar tu dah garing hitam tapi bahagian dalam belum masak sempurna sebab ayam ni agak besar sikit kan isinya.
Okey, nampak tu ayam dah agak rangup sedikit, dah garing, dah coklat kepirangan lah. Orang cakap apa, berwarna golden brown gitu, keemasan gitu, bolehlah diangkat. Angkat sekali dengan serdak-serdaknya. Boleh nampak tu kan. Hasil serat pada ayam goreng berempah ni panjang-panjang, halus je gitu kan. Okey, angkat, toskan, bagi minyak tu betul-betul ditapis hingga kering. Boleh letakkan atas tisu dapur dahulu. Barulah kita susunkan ayam dalam bekas. Kemudian sambung goreng baki-baki ayam yang ada. Semasa menggoreng ni pun kena rajin balik-balikkan ayam tu. Kemudian bahagian serdak-serdak tu anda kena gaul sebati supaya serdak tu tak hangus ya. Kita nak ia masak sekata, boleh kaup-kaup naikkan ke atas serdak tu, letakkan di bahagian atas isi ayam tu. Kemudian gaul sebati sesekali, boleh balik-balikkan supaya ayamnya masak sekata. Hinggalah dah berwarna coklat kepirangan gini, agak garing sedikit, barulah diangkat. Untuk dapatkan hasil serdak yang rangup, pastikan kita goreng hinggalah agak kepirangan sedikit, garing macam ni. Tapi jangan hangus ya. Jangan berwarna hitam gitu, tak nak. Biar macam kecoklatan gini kira okey dah. Boleh terus diangkat dan ditapis. Nampak tu hasil ayam goreng berempah Umi. Serdaknya panjang-panjang bertali halus gitu kan. Siap dah ayam goreng berempah baik Umi. Macam mana semua? Boleh dapatkan tips poin-poin penting yang telah Umi highlightkan dalam video tadi. Teknik untuk dapatkan hasil serdak yang panjang-panjang halus gitu, serta rahsia perapan ayam yang sedap dan berlemak. Semuanya Umi dah share kan? Untuk anda yang nak cuba tu, Umi alu-alukan. Dan untuk anda yang nak berbisnes, nak berniaga ayam goreng berempah ni pun sangat dialu-alukan untuk anda cuba resipi yang super sedap ni. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Assalamualaikum. Bye.